Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey. Jadi saya berjanji ya, live ini adalah satu live yang amat menarik. Ya, live ini adalah satu live yang amat menarik. Ianya adalah berdasarkan permintaan terlalu ramai orang ya, untuk saya ulaskan perkara tertentu dan khususnya berkenaan dengan apa yang bakal terjadi di Johor. Jadi saya diminta oleh ramai orang untuk cuba ramalkan apa yang akan berlaku di Johor. Okey. Jadi live ini menarik dan akan menjawab banyak soalan. Saya masih tidak akan buat ramalan, tetapi saya akan jelaskan pada hujung live ini pertimbangan-pertimbangan yang nyata yang boleh memberikan anda idea kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dalam keputusan pilihan raya negeri Johor. Ya, ramalan saya akan jelaskan mengapa tidak mungkin sesiapa buat ramalan. Saya akan jelaskan hari ini, dan saya mengaku apa yang saya ingin jelaskan adalah amat rumit untuk saya jelaskan. Jadi saya akan cuba sedaya upaya untuk menjadikannya mudah bagi anda fahami. Ya. Jadi saya akan jelaskan mengapa dinamik pertimbangan-pertimbangan dinamik politik di Johor pada pilihan raya negeri kali ini adalah berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Jadi formula-formula lama dari sudut bagaimana pengundi akan dia behavior ya, mereka akan membuat pilihan tu tidak boleh diguna pakai. Ini saya akan cuba jelaskan sebaik yang mungkin. Sebab saya mengaku memang rumit untuk jelaskan benda ni. Okey, saya akan cuba jelaskan sebaik yang mungkin. Jadi bantu saya share ramai-ramai sebab kita ingin lebih ramai memahami benda ni. Dan saya juga akan tunjukkan bukti ya, UMNO sebenarnya tengah cemas. Jadi sekarang ni dia tengah bermain psikologi. Dia tidak ingin anda tahu dia cemas, dan dia ingin anda percaya dia kuat. Dia ingin anda percaya formula-formula lama yang digunakan bagi meramalkan keputusan pilihan raya masih boleh terguna pakai sekarang. Jadi dia ingin kurang mengundi, kurang keluar mengundi. Okey. Dan dia ingin orang yang bukannya penyokong UMNO menjadi frust. Ya, saya akan jelaskan benda ni sejelas yang mungkin. Okey. Baik. Jadi ada orang tertanya, di Johor ni ada pertandingan banyak penjuru. Benarkah ianya akan memecahkan undi pembangkang? Dan jika ianya memecahkan undi pembangkang, bagaimanakah ya parti-parti alternatif atau berupa blok ketiga boleh menang? Jadi ini adalah satu perkara yang ditanya kepada saya. Mengapa saya terus-menerus menekankan blok ketiga atau kuasa ketiga, sedangkan bila ada banyak penjuru dia kata kononnya ianya memihak kepada BN. Ini formula lama. Jadi hari ini saya akan jelaskan kepada anda sejelas mungkin, dan saya harap saya boleh melakukannya dengan baik, mengapa ini adalah pertimbangan palsu. Baik. Jadi apakah sistem lama? Okey, sistem lama dulu-dulu. Okey, kita ambil satu senario. Cuba saudara-saudari fikirkan satu kawasan DUN. Kita ambil nombor yang senang untuk pertimbangan. Katakan ada 1000 pengundi ya, untuk pertimbangan sahaja ya. Dan semuanya keluar mengundi. Maknanya 100% keluar mengundi. Maknanya pada hari pengundian 1000 akan buang undi. Ya. Dan kita jangan lihatlah undi rosak apa semua, kita anggap 1000 undi yang dibuang tu semuanya tidak rosak. Okey. Jadi kita anggap 500 orang dia menyokong Barisan Nasional. Ya, dan 500 lagi dia tidak menyokong Barisan Nasional. Jadi jika ada pertandingan dua penjuru, maknanya satu lawan satu, barisan lawan parti orang lain.
Jadi keputusan dia 50-50, sama ada barisan akan menang ataupun orang yang lain tu akan menang. Sebab dalam 1000 pengundi di situ, 500 sokong Barisan Nasional, 500 lagi menentang Barisan Nasional. Jadi yang menentang Barisan Nasional akan pergi ke orang yang lain. Okey. Tapi jika ada perang 3 penjuru, 500 akan sokong Barisan Nasional. Yang tak sokong Barisan Nasional, undi dia akan pecah antara 2 orang lagi. Jadi confirm Barisan Nasional akan menang. Okey. Jadi di sini kita lihat, bila Barisan Nasional kuat, okey, dia ada 50% penyokong, separuh penyokong. Formula lama mengatakan dia memang akan menang kalau khususnya kalau perang 3 penjuru, 4 penjuru. 3 penjuru pun dah cukup, tak payah 4 penjuru. Okey, bila Barisan Nasional kuat. Okey. Tapi jika Barisan Nasional lemah di satu kawasan, contohnya dalam satu kawasan tu 400 ada 1000 pengundi. Kita anggap sekali lagi 1000 akan keluar mengundi. Ya, tak ada undi rosak. 400 menyokong Barisan Nasional dan 600 tidak menyokong Barisan Nasional. Jadi jika ada pertandingan 1 lawan 1, confirm Barisan Nasional akan kalah. Tetapi jika ada 3 penjuru, ya, Barisan Nasional akan dapat 400 undi, yang 600 pula akan pecah antara 2 orang. Jika perpecahan tu 200 dapat kat satu orang, 400 dapat kat orang lain, maka boleh jadi Barisan Nasional akan kalah. Tetapi jika perpecahan dia sama rata, Barisan Nasional confirm akan menang. Jadi ikut formula lama dulu-dulu, memang Barisan Nasional akan cuba pastikan akan berlaku sekurang-kurangnya perang 3 penjuru, khususnya di kerusi-kerusi sederhana kuat dan kerusi-kerusi lemah, untuk memecahkan undi pembangkang. Dan ada lagi satu sebab juga dilakukan perang atau pertandingan 3 penjuru, 4 penjuru dulu-dulu. Sebabnya orang dah tahu Barisan Nasional ada kekuatan dia. Ya. Dia antara kuat, sederhana kuat atau lemah, tapi dia ada fixed deposit dia. Okey. Jadi bila orang nampak terlalu ramai bertanding, banyak penjuru, ada orang yang tidak menyokong Barisan Nasional, dia jadi frust. Dia kata ini mesti Barisan Nasional menang. Jadi kurang yang keluar mengundi. Bila kurang keluar mengundi, lazimnya yang tak keluar mengundi adalah mereka yang tidak menyokong Barisan Nasional. Jadi dalam orang yang keluar mengundi ni, peratusan yang menyokong Barisan Nasional akan meningkat. Itu formula lama. Okey. Tetapi pada PRU 14, buat pertama kali dalam sejarah, formula ni langsung tidak boleh diguna pakai. Kalau formula lama, tumpuan ada sebilangan besar pengundi, tumpuan dia terhadap satu parti. Yang lain, dia tidak ada tumpuan. Maknanya, ada penyokong Barisan Nasional dan ada yang tolak Barisan Nasional. Yang tolak Barisan Nasional, dia tidak ada tumpuan kat siapa-siapa. Tapi pada PRU 14, ya, ada lagi muncul sekumpulan, dia ada tumpuan. Dan tumpuan dia adalah Pakatan Harapan. Maka sekarang berlaku situasi baru di mana ada sekumpulan pengundi, tumpuan dia adalah Barisan Nasional. Ada sekumpulan lagi yang cukup besar, tumpuan dia adalah Pakatan Harapan. Dan kemudian ada sekumpulan yang baki, yang tidak sokong Barisan Nasional, tidak sokong Pakatan Harapan, dan tidak ada tumpuan lain. Okey. Jadi pada PRU 14, kita ambil balik satu kawasan ada 1000 pengundi. Kita anggap 30% atau 300 sokong Barisan Nasional. Tumpuan dia Barisan Nasional. Kemudian kita anggap 300 lagi sokong Pakatan Harapan. Tumpuan dia
Pakatan Harapan. Kemudian ada 400 lagi, dia tolak Barisan Nasional, dia tolak Pakatan Harapan, tapi dia tidak ada tumpuan lain. Jadi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan cuba meraih undi balance ni, yang 400 ni, untuk menang. Okey. So dia akan mesti ada sekurang-kurangnya apa orang kata, 4 penjuru di situ. Bila ada 4 penjuru, yang balance 400 ni akan pecah. Kalau dia pecah 200-200, maka kita tak boleh kata Barisan Nasional semestinya menang. Masih akan terjadi kemungkinan sama ada BN menang atau PH menang. Kita tidak boleh nyatakan dengan pasti BN akan menang atau PH akan menang. Sama ada BN akan menang atau PH akan menang. Ya. Okey. Tapi kena ada 4 penjuru. Sebab kita kena ada 2 lagi calon untuk pecahkan yang baki 400 yang tolak Barisan Nasional, yang tolak Pakatan Harapan, tetapi tidak ada tumpuan. Okey. Sebab itu di PRU14 kita lihat makin banyak penjuru. Di kerusi-kerusi di mana BN dengan PH hampir sama kuat, ya, mereka nak pecahkan yang baki itu. Jadi ada banyak penjuru. Ada 4 sampai 5 penjuru pun ada. Okey. Mereka nak pecahkan yang baki itu. Nak pastikan sama ada BN menang atau PH menang. Okey. Di kerusi yang BN kuat, okey, BN akan menang dengan mudah. Di kerusi yang PH kuat, PH akan menang dengan mudah. Benda tu dah sukar untuk diubah. Tumpuan meletakkan banyak calon adalah untuk memastikan tidak ada yang lain menang. Jadi ini adalah cara mudah bagi saya menjelaskan. Sebenarnya ada banyak pertimbangan lagi. Saya takut kalau saya jelaskan terlalu terperinci, jadi anda akan confuse. Okey. Jadi setakat itu sahajalah. Okey. Jadi PRU14 berlaku satu situasi baru. Sebab buat pertama kalinya ada satu kumpulan besar lagi yang memberi tumpuan kepada PH. Okey. Sekarang ni orang dah rasakan PH. Orang dah rasakan BN. Okey. Dia dah tengok macam mana PH mentadbir, dia dah tengok macam mana barisan mentadbir. Dan dia juga dah tengok ada pemain baru, Perikatan Nasional. Dia juga dah tengok macam mana Perikatan Nasional mentadbir. Jadi sudah ada satu situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah, iaitu sekarang ada kumpulan yang memang tercari-cari Barisan Nasional. Itu takkan ubah. Kemudian ada kumpulan yang tercari-cari Pakatan Harapan. Kemudian ada kumpulan yang tercari-cari Perikatan Nasional. Kecil atau besar, tapi ada, cukup nyata. Ini pokoknya cukup nyata. Okey. So ada 3. Dan memandangkan ramai yang frust dengan barisan, pakatan dan perikatan, jadi timbul persoalan, adakah ada satu kumpulan lagi yang tercari-cari satu alternatif, dan kumpulan ni belum pernah diuji. Jadi sebenarnya soalan ni belum pernah dijawab, dan hanya boleh dijawab jika alternatif muncul. Selagi alternatif tak muncul, soalan ni tak terjawab. Tetapi PRN Melaka sudah menunjukkan tanda-tanda wujud kumpulan keempat yang sedang tercari-cari alternatif. Kerana di Melaka, Perikatan bertanding, Pakatan bertanding, Barisan bertanding, tetapi tidak ada alternatif. Untuk tujuan live ni, alternatif saya takrifkan sebagai kuasa ketiga, iaitu satu parti atau satu kumpulan yang orang boleh percaya. Dan untuk menjadikan orang boleh percaya, kumpulan ni atau parti ni perlu diterajui oleh seorang yang ramai orang kenal. Contohnya tokoh negarawan, seperti Parti Pejuang yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi ini orang boleh percaya. Jadi mungkin wujud satu kumpulan yang tercari-cari alternatif seperti Pejuang Warisan.
Okey. Jadi kita belum tahu sebab mereka tak muncul. Tapi tanda-tanda dia ada kerana di Melaka hanya barisan, pakatan dan perikatan turun mengundi, turun bertanding. Pejuang dan warisan tak muncul. Kita lihat ada rakyat yang frust kerana berlaku boikot pengundi. Di PRU 14 di Melaka 84% lebih keluar mengundi. Di PRU 15 di PRN Melaka baru-baru ni pada penghujung 2021 65% keluar mengundi. Jadi penurunan sebanyak hampir 20%. 20% lah. Itu satu penurunan angka yang besar. 20% daripada jumlah yang lazimnya keluar mengundi. Jadi jika kita ambil 85% sebagai angka lazim, peratus lazim yang keluar mengundi, sebab selalunya akan ada pengundi yang tak keluar mengundi. Jadi jika kita ambil 85%, 20% adalah angka yang besar. Maka timbul persoalan, adakah 20% ni adalah satu kumpulan yang memberi tumpuan kepada satu kuasa ketiga? Jika benar mereka memberi tumpuan kepada satu kuasa ketiga, itu adalah besar. Okey? Dan kerana andai kata kuasa ketiga muncul di Melaka, 20% ni mungkin akan pergi kepada kuasa ketiga. Dan ini cukup besar. Dan di Melaka sebenarnya majoriti yang keluar adalah orang yang sama ada dah beri tumpuan kepada BN atau sokong BN, orang yang sokong PH dan orang yang sokong PN, perikatan. Tetapi semestinya ada juga sekumpulan kecil yang keluar yang tak sokong barisan, tak sokong perikatan, tak sokong pakatan, tetapi memandangkan tidak ada pilihan, maka mereka memilih sahajalah sama ada barisan ke PH ke perikatan. Jadi undi sekumpulan kecil ni pecah. Tetapi jika kumpulan kecil ni yang keluar mengundi di Melaka, walaupun tak ada alternatif, jika alternatif tiba-tiba muncul, undi mereka mungkin akan pergi ke sana. Jadi bukan hanya 20% yang tak keluar mengundi itu akan mengundi buat blok ketiga, sebahagian daripada yang mengundi sama ada PH atau barisan atau perikatan di dalam PRN Melaka yang lepas mungkin juga akan beralih ke kuasa ketiga. Jadi sebenarnya undi terhadap kuasa ketiga mungkin boleh sampai 30% undi popular atau lebih andai kata kuasa ketiga muncul. Jadi benda ni belum diuji, tetapi Melaka sudah menunjukkan tanda-tanda ada keperluan untuk kuasa ketiga. Kemudian sekarang kita dah masuk PRN Johor. Okey. Di PRN Johor, barisan dah sedar benda ni. Sebab dah nampak di Melaka. Bila sahaja tak ada kuasa ketiga atau blok ketiga atau blok alternatif, boikot pengundi berlaku. 20% tak keluar mengundi. Ya, jadi mungkin di Melaka jika ada satu parti blok ketiga, mungkin 20% ni akan undi blok ketiga, siap dengan undi-undi kita sekali mungkin akan berkurang. Sebab ada yang keluar mengundi, saya dah cerita tadi, mereka memang nak alternatif, kerana memandangkan tidak ada alternatif, mereka terpaksa juga pilih antara BN, PN dan PH. Tapi jika ada blok ketiga, mereka akan beralih ke situ. Jadi BN dah sedar benda ni. Bila dah sedar benda ni, oleh kerana sekarang ada tumpuan kepada 4 kumpulan. Ada satu kumpulan yang memang sokong BN, ada satu kumpulan nyata yang sokong PH, ada satu kumpulan nyata yang sokong perikatan, dan kita dah nampak berkemungkinan tinggi ada satu kumpulan nyata yang tercari-cari parti alternatif yang boleh dipercayai. So ada 4 kumpulan sekarang. Jadi formula lama di mana kita kata kalau ramai keluar mengundi, BN akan kalau 3 penjuru, undi pembangkang akan pecah. Dia selalu kata undi pembangkang akan pecah, undi pembangkang ada pecah. Sebenarnya tidak lagi terguna pakai di Johor. Sebab di Johor memang ada kumpulan-kumpulan fokus. Dia ada tumpuan.
dia kekal dengan BN, ada yang kekal dengan PH, ada yang kekal dengan perikatan. Cuma sekarang kita nak tahu berapa peratus yang akan kekal dengan blok ketiga. Jadi itu maksud saya, formula lama tidak terguna pakai, iaitu semakin banyak penjuru, undi pembangkang akan pecah. Tetapi Barisan Nasional tidak ingin anda tahu perkara ni. Dia tidak ingin anda sedar perkara ni. Pakatan Harapan pun tidak ingin anda sedar perkara ni. Jadi mereka asyik-asyik mengulang retorik, jika ada banyak penjuru, undi pembangkang akan pecah. Ini tidak benar. Dalam pilihan raya Johor ni, sekarang ni, banyak kumpulan yang dominasi, yang sudah membuat keputusan. Ada kumpulan yang sokong BN, ada kumpulan yang sokong pakatan, ada kumpulan yang sokong perikatan, dan ada sekumpulan yang tercari-cari blok ketiga. Yang selebihnya, yang tak sokong perikatan, yang tak sokong pakatan, yang tak sokong barisan, dan yang tak sokong blok ketiga terlalu kecil. Maknanya, jika ada banyak penjuru pun tak guna. Jika ada 4, 5 penjuru, 6 penjuru, 7 penjuru pun tak guna, sebab kumpulan yang tidak sokong siapa-siapa ni dah jadi terlalu kecil. Kenyataan kononnya, jika banyak penjuru akan pecah undi pembangkang ni, tak lagi boleh diguna pakai. Tapi mereka tidak ingin anda tahu benda ni. Mengapa mereka tidak ingin anda tahu benda ni? Mereka tidak ingin anda tahu benda ni kerana mereka hendak awak percaya formula lama, iaitu jika ada banyak penjuru, Barisan Nasional akan menang. Supaya anda fras. Bila anda fras, orang yang tak sokong Barisan Nasional kata, kalau macam tu tak guna kita keluar mengundi. Jadi duduk rumah lah. Jadi mereka yang tolak Barisan Nasional tidak akan keluar mengundi. Jadi ini akan meningkatkan peratusan yang sokong Barisan Nasional dalam mereka yang keluar mengundi. Inilah sebabnya di dalam PRN Johor, Barisan Nasional letak banyak calon. Okey. Apa maksud saya Barisan Nasional letak banyak calon? Atau disyaki, lebih tepat disyaki, sebab saya tak ada bukti. Okey. Disyaki maksudnya di dalam politik sudah jadi kelaziman kadang-kadang parti tertentu dia letak proksi. Walaupun orang yang bertanding tu bukannya calon Barisan Nasional, tetapi mungkin proksi sengaja diletakkan di sana untuk pecahkan undi pembangkang. Ataupun ada satu parti kecil baru yang muncul, dia berpura-pura sebagai parti yang berdiri sendiri, tapi pada hakikatnya mungkin dia berkait dengan barisan ke, atau dia berkait dengan Pakatan Harapan ke, atau dia berkait dengan Perikatan Nasional. Jadi masing-masing akan letakkan proksi. Okey. Tetapi kali ini tujuan meletakkan banyak calon bukannya untuk pecahkan undi. Barisan Nasional cukup faham bahawa kali ini letak banyak calon sebenarnya formula lama bahawa ianya memecahkan undi pembangkang sebenarnya tak masuk akal dah, tak diguna pakai. Sebab memang ada kumpulan yang dah tetap dengan BN, ada kumpulan yang dah tetap dengan Perikatan, ada kumpulan yang dah tetap dengan Pakatan, dan ada satu kumpulan baru yang tercari-cari alternatif. Jadi tujuan parti-parti sama ada barisan ke, pakatan ke, perikatan ke, letak calon proksi jika benar mereka melakukannya supaya ada banyak penjuru, tujuannya adalah untuk mengurangkan keyakinan pihak lawan. Dan barisan khususnya ingin anda percaya formula lama bahawa jika ada banyak penjuru ianya memihak kepada barisan. Jadi bila letak banyak calon, bila ada banyak calon, bila ada banyak penjuru, orang yang tolak barisan akan, mungkin penyokong Pakatan Harapan, mungkin penyokong Perikatan Nasional, atau mungkin yang mencari-cari alternatif akan fras. Jadi dia tak keluar mengundi. Ya. Ini adalah yang sedang berlaku di Johor. Barisan tengah cemas. Sebab Melaka sudah tunjukkan, sudah tunjukkan bahawa ada tanda-tanda, jika ada kemunculan alternatif yang boleh dipercayai, lebih-lebih lagi jika diterajui oleh tokoh negarawan, bukan hanya ada satu kumpulan yang sedang menunggu kemunculan alternatif ini,
silap-silap ada undi barisan pakatan dan perikatan yang akan meresap masuk ke arah alternatif. Okey. So ini sebenarnya yang kita hendak lihat di Johor. Belum diuji. Kalau anda nak tahu, saya beri secara pasti berapa yang pejuang dan warisan akan dapat, saya pun tak tahu. Belum diuji. Kita tidak ada data. Jadi Johor akan menjadi negeri pertama di mana kita akan dapat maklumat sedikit. Dan keputusan pilihan raya negeri Johor tidak semestinya mencerminkan PRU 15. Tetapi kita akan dapat idea sedikit, ya, berapa ramai yang sedang tercari alternatif. Dan untuk kita tahu dengan tepat berapa ramai yang tercari alternatif, salah satu perkara penting yang harus dilakukan oleh pejuang dan warisan dalam kempen dia, selain daripada bercerita berkenaan dengan ekonomi rakyat, bercerita berkenaan dengan pengkhianatan Barisan Nasional, pengkhianatan Pakatan Harapan, pengkhianatan Perikatan Nasional, ialah dia perlu mendidik pengundi betapa pentingnya semua orang keluar mengundi. Dia perlu mendidik pengundi bahawa kali ini di Johor dia tak sama seperti dulu-dulu. Tak semestinya banyak penjuru akan memihak kepada barisan. Jangan takut keluar mengundi. Maknanya kena pastikan ramai keluar mengundi, supaya kumpulan yang tercari-cari alternatif akan keluar ramai-ramai untuk mengundi. Dan supaya mereka yang fras, ya, mungkin ada pengundi Pakatan Harapan, selagi tak ada alternatif mungkin mereka akan terus mengundi pakatan, tetapi jika mereka nampak alternatif mereka akan beralih ke alternatif, supaya mereka yakin kalau kita keluar mengundi akan berlaku perubahan. Jadi itu perlu menjadi fokus kempen pejuang warisan, ya, iaitu untuk meyakinkan setiap kampung, setiap kawasan perlu keluar mengundi. Jangan takut. Jangan takut, sebab yang sedang takut adalah barisan. Barisan masih ingin anda percaya jika jika terlalu banyak penjuru memang akan berpihak kepada barisan. Jadi korang tak payahlah keluar mengundi, sebab kalau korang tak sokong kami, tak payahlah keluar mengundi. Barisan memang nak kurang keluar mengundi. Dia tengah cemas. Kalau tidak, mengapa di Johor berlaku terlalu banyak penjuru? Kali ini berlaku sampai 7 penjuru sebab mereka nak timbulkan persepsi, psikologi bahawasanya barisan ni confirm akan menang mudah. Ya. Kalau dah betul-betul yakin akan menang mudah, tak payah sampai 7 penjuru. Saya sebenarnya terkejut. Saya jangkakan akan berlaku sampai 9 penjuru. Tetapi penjelasan saya hari ini, anda boleh lihat betapa rumit. Itu pun saya cuba ringkaskan, saya cuba jadikannya mudah difahami, dan banyak perkara yang saya tak cerita sebab takut anda confuse, keliru. Tapi anda boleh lihat sebenarnya berapa banyak penjuru sekalipun, teori kononnya ianya memecahkan undi pembangkang tak masuk akal lagi, tak diguna pakai lagi. Okey? So ramai kena keluar mengundi. Jadi ini adalah bahagian pertama dalam siri 2 bahagian, di mana saya akan menceritakan apa yang mungkin terjadi pada PRN Johor. Saya tidak akan membuat ramalan, tetapi saya akan beri satu kemungkinan. Okey. Jadi dalam bahagian kedua saya akan cerita lebih lanjut, iaitu esok. Hari ini saya akan beritahu, ya, bahawa jika 85% atau lebih keluar mengundi di Johor, ya, jika 85% atau lebih keluar mengundi di Johor, kemungkinan tinggi, ya, kemungkinan tinggi blok ketiga atau blok alternatif akan menang banyak kerusi. Sama ada dia akan menang terus pilihan raya ke tidak, itu saya tak tahu, tapi kemungkinan tinggi dia akan menang banyak kerusi. Jadi ini bukannya ramalan, ini adalah satu perkara yang tidak boleh dinafikan. Tetapi
pada dasarnya tidak ada sesiapa yang tahu termasuk saya, sebab benda ni belum diuji. Tetapi kemungkinan tu ada dan kemungkinannya tinggi. Jadi perlu sekurang-kurangnya 85% atau lebih keluar mengundi. Ya. Dan perlu, saya ulang, parti-parti seperti Pejuang, Warisan mendidik pengundi. Mengapa formula lama tak terguna pakai? Jangan bimbang, banyak penjuru mana pun anda perlu percaya bahawa tidak semestinya menguntungkan Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional tidak ingin anda tahu bahawa jika banyak penjuru tidak semestinya menguntungkan dia. Dia nak anda percaya yang lama-lama. Jika banyak penjuru mesti BN menang, jadi korang kalau tak sokong kami tak payah keluar mengundi. Dia nak awak percaya benda tu. Okey? So ini pencerahan saya hari ini. Minta share ramai-ramai. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Okey. Dan tolonglah tanya soalan-soalan yang baik, yang berkait dengan apa yang saya telah jelaskan. Mungkin ada perkara tertentu yang saya jelaskan tadi anda tidak faham, anda boleh bertanya. Jadi saya mula dengan Amy Kwang yang terbaru. Jika ada soalan yang saya terlepas, anda boleh ulanginya. Rasuah punca segalanya. PM6 yang memperkenalkan dan mengizinkan rasuah berleluasa di seluruh pelosok negara. PM6 Najib lah. Ini saya setuju. Zalah Mahirul Idris, demi Allah, let's see. Kalau UMNO menang, makna memang Allah nak kasih menang. Tentu ada azab lain yang menanti. Allah kasih yang jahat berleluasa dahulu. PQ Kasturi, kenapa banduan tu tak disumbat? Okey, tanya saya soalan yang bagus. Jika anda ada perkara yang tak faham tadi, anda boleh bertanya. Sebab memang topiknya rumit. Saya buang banyak pertimbangan lain, saya cuba ringkaskan kepada benda-benda yang mudah difahami. Itu pun boleh jadi sukar difahami lah. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. Amirul Abdullah, negara lemah sebab BN yang memusnahkan negara. Penyokong BN masih buta. Betul? Si Jambul, kenapa masih ada lagi yang menyokong Najib sedangkan buruk nama Malaysia kerana Najib? Apakah kerana mereka ni mengamalkan rasuah atau Okey, lagi sekali saya ulang ya. Anda perlu sekarang ni perlu mendidik rakyat bahawasanya jika ada banyak penjuru tidak semestinya memihak kepada BN. Syaratnya ramai perlu keluar mengundi. Kita tak mau orang berfikir kalau banyak penjuru memihak kepada BN, jadi tak payah keluar mengundi, tak guna keluar mengundi. Ya, kita nak buang persepsi itu daripada rakyat dan kita hendak lebih ramai keluar mengundi. Tak kira ada 7 penjuru ke 10 penjuru ke keluar. Jika anda tidak faham, anda ulang siaran ni, anda cuba teliti apa yang saya jelaskan tadi. Formula-formula lama, pertimbangan-pertimbangan lama tidak boleh diguna pakai lagi. Amirul Abdullah, what is your opinion RJ? Why GB is still free even though 4 judges have convicted him? Why is our judiciary system had this weak decision? I do not know. That is my answer. I do not know. But if you ask me my opinion, GB should be locked up somewhere because he is causing disturbance in the political arena. Najib sedang memporak-perandakan politik dan seharusnya dia dikekang. Ya. Bahrain Abu Bakar, mengapa media masih nak keluarkan kenyataan penjenayah dan kaki rasuah? Itu saya boleh beritahu bahawa ada juga banyak media di bawah pengaruh sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan kumpulan-kumpulan Najib. Maki Juing, salam Tuan. Pada pendapat Tuan, apakah cabaran utama yang kuasa ketiga hadapi untuk menang PRN Johor? Cabaran dia adalah mendidik rakyat. Ya. Kempen kena betul. Di peringkat negeri, fokus kepada ekonomi rakyat. Dan ini telah dilakukan dengan betul oleh Tun Mahathir yang mencadangkan satu formula untuk meningkatkan lagi prestasi ekonomi. Tapi fokus juga kepada ekonomi rakyat tempatan, cara meningkatkan ekonomi rakyat tempatan.
Okey, khususnya di kawasan perkampungan. Introduce konsep-konsep seperti community living. Masa saya masih di universiti dulu, kita buat projek-projek adalah projek-projek community. Jika negara menghadapi masalah, bila ada satu community yang sustainable, lestari, dia boleh meneruskan kehidupannya tanpa terkesan dengan pengaruh dunia luar, kerana dia sudah hidup secara berkomuniti dalam cara lestari. Okey. Kemudian wajib juga bincang kepincangan dalam pentadbiran dan pengkhianatan-pengkhianatan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak sebelum ni. Rakyat perlu tahu, sedar pengkhianatan ini. Dan betapa pentingnya jangan sokong kemah pengkhianat. Takkan bila anda buang undi, mereka khianat, anda nak undi lagi kepada mereka yang khianati anda dulu. Jadi buang dekat kemah rakyat, iaitu seperti parti-parti alternatif baru yang tidak pernah mengkhianati anda. Okey. Dan yang penting, mendidik rakyat untuk memahami bahawa formula-formula lain lama, iaitu jika banyak penjuru, BN semestinya menang, ya, atau jika banyak penjuru, undi pembangkang akan pecah. Semua ni sebenarnya tak terguna pakai lagi. Semua ni tak logik lagi. Okey, sebab dinamik politik dalam negeri dan negara sudah berubah. Sekarang ada kumpulan-kumpulan fokus yang sudah tetap dengan parti-parti yang mereka sokong. Jadi oleh kerana ianya sudah jadi 4 kumpulan fokus, yang sokong barisan, yang sokong perikatan, yang sokong pakatan, dan yang tercari-cari alternatif, maka jika ada banyak mana penjuru pun, ianya tidak akan mengganggu gugat dia orang ni. Okey. So ini yang perlu anda didik kepada rakyat. Okey. Zalahuddin Wail, zaman Tun M mana ada hutang negara? Sejak 2003 hingga sekarang semua tahu berjuang hapuskan hutang negara demi kos sara hidup kan. Hutang negara sentiasa akan ada. Syarikat-syarikat pun akan ada hutang. Okey. Syarikat-syarikat lagi besar hutang dia. Itu perkara biasa. Hutang ini kadang-kadang dalam sudut ekonomi memang perlu. Okey, untuk kelangsungan ekonomi, aktiviti ekonomi negara tersebut. Jadi hutang bukannya pendekatan ataupun indikator. Ianya indikator. Contohnya jika negara kecil tapi hutang terlalu tinggi, lebih 1 trilion, tak baik juga. Okey, seperti yang berlaku di negara ni. Okey, tetapi indikator yang lebih tepat adalah nisbah hutang kepada GDP. So saya tak nak masuklah mendalam, nanti menyimpang. Tetapi negara kita secara amnya hutang dia dah terlalu tinggi, itu betul. Okey. Prestasi dia amat buruk, dan ini sudah disahkan oleh pakar-pakar tersohor di seluruh dunia. Pencapaian negara kita antara terburuk di dunia sekarang, di rantau ini sekarang. Dan kalau sikit masa lagi, tak mustahil rakyat kita akan jadi parti jika benda ni berterusan, ya, di negara lain, dan cari kerja di Indonesia, di Filipina dan sebagainya, di Vietnam. Okey. Afi Ridwan, soalan saya di atas boleh ulang tak, sebab dia okey. Afi Ridwan, sekiranya kuasa ketiga menang, apakah PRU akan dilewatkan? Okey, kluster mahkamah ni tak kira siapa menang, dia hanya timbulkan retorik. Kononnya jika BN menang besar, akan ada PRU awal. Hakikatnya siapa menang pun dia memang perlu PRU awal, sebab dia tak mahu sampai, contohnya Najib, kes dia di Mahkamah Persekutuan tiba-tiba bulan Ogos contohnya diputuskan, dia berkemungkinan teramat tinggi masuk dalam. Jadi dia memang nak PRU awal. So retorik kononnya BN perlu menang besar boleh jadi PRU awal tu palsu. Sekarang ni apa-apa yang keluar mulut pemimpin-pemimpin BN UMNO ni semuanya propaganda, saya lihat lah. Okay. So PRU memang dia orang nak awal.
Ismail Sabri pula, dia ada dilema. Sebab kalau dia dia bantu bubarkan parlimen awal, yang kontrol UMNO adalah Zahid. Jadi adakah Zahid akan calonkan dia balik sebagai Perdana Menteri? Ini tidak akan berlaku. Jadi masa depan Ismail Sabri macam mana? Jadi Ismail Sabri, kalau ikutkan dia tidak mahu pilihan raya awal. Tetapi ianya bukan di bawah kawalan dia. Sebab Pakatan Harapan pun nak PRU awal. Benda yang saya ceritakan tadi, bahawa ada sekumpulan yang tercari-cari alternatif ni, Pakatan pun dah sedar. Jadi Pakatan dan Barisan tahu bahawa selepas PRU 15, akhirnya mereka perlu bekerjasama untuk bentuk jajaran politik baru, supaya mana tahulah jumlah undi mereka cukup untuk bentuk kerajaan. Jadi Pakatan dengan Barisan akhirnya akan bekerjasama. Untuk memastikan Pakatan boleh kerjasama dengan Barisan lepas PRU 15, ya, bukan sebelum, Pakatan perlu pastikan Zahid masih menerajui UMNO. Untuk itu kena PRU awal. Sebab kalau PRU lambat, contohnya Najib masuk penjara, pengaruh Zahid dalam UMNO ni akan berkurang. Malah tidak mustahil Zahid akan ditendang keluar jika berlaku pemilihan UMNO. Jadi Pakatan pun terdesak nak PRU awal. Dia tahu dia tak boleh menang, tapi dia tahu PH dengan BN boleh bentuk jajaran baru. Jadi kalau kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri lepas PRN Johor contoh, atau lepas PRN Johor berlaku PRN Perak lepas PRN Perak, atau ya, jika kluster mahkamah tarik sokongan, PH mesti akan ditekan untuk tarik MOU. Sebab kalau PH tak ditarik oleh MOU, Lani pun dia dah dihukum oleh penyokong dia, dia akan dihukum lebih teruk lagi. Jadi PH akan tertekan untuk tarik MOU. Dan bila dia tarik MOU, akan berlaku PRU. Jadi saya lihat bukan di bawah kawalan Ismail Sabri. Saya lihatlah, ini pendapat saya. Okey. So jawab soalan kamu, apakah PRU akan dilewatkan? Jika benar hujah saya tadi, bahawa ianya berada bawah kawalan kluster mahkamah, maka tidak benar. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya, Regi J. Siritaudin, dan ada satu artikel di mana saya buat analisis berkenaan dengan keputusan PRN Johor, tapi saya tak buat ramalan. Tapi ada satu pertimbangan yang amat penting dan yang perlu anda baca, iaitu saya membuktikan dengan analisis terperinci bahawa sebenarnya pengaruh bosku dah luntur. Ini benda ni UMNO tidak ingin anda tahu. Saya dah buktikan dengan analisis terperinci apa yang mungkin berlaku jika peratusan yang keluar mengundi tinggi. Artikel itu saya akan letakkan di ruang tajuk, jadi jangan lupa baca. Jadi sehingga kita berjumpa esok atau lusa untuk bahagian kedua pencerahan ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.